Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Sakir Irsyad bin Haizat Elias Halim, kelas DEM 1A, nombor pendaftaran 14 DEM 20F2011, kos Workshop Teknologi, kod DJJ10033. Nama lecturer Arman bin Muhammad Said dan tajuk pada hari ini yang hendak saya bentangkan adalah case study 2 iaitu welding. Pertama sekali yang hendak saya bentangkan adalah tentang kimpalan gas. Kimpalan gas adalah cabang kerja kimpalan yang telah lama berada di dalam bidang industri. Yang kedua, kimpalan gas hanyalah sesuai digunakan untuk kepingan logam-logam yang nipis. Definisi bagi kimpalan gas adalah kimpalan gas didefinisikan sebagai satu proses penyambungan logam dengan kaedah memanaskan kedua-dua bahagian logam yang hendak disambungkan sehingga cair dan bercantum menjadi satu. Dua jenis yang terdapat di dalam kimpalan gas iaitu kimpalan gas dan tekanan tinggi. Kimpalan tekanan tinggi tertinggi menggunakan badan sumpitan api jenis tekanan seimbang. Yang kedua, kimpalan gas tekanan rendah. Kimpalan gas tekanan rendah menggunakan badan sumpitan jenis injektor. Kegunaan kimpalan gas. Kimpalan gas adalah satu cabang daripada kerja kimpalan yang telah lama diamalkan di dalam bidang industri, terutamanya industri fabrikasi logam, terutama logam-logam yang nipis seperti membaik pulih kenderaan. Gas. Gas terbagi kepada dua bahagian iaitu gas oksigen. Gas oksigen tidak mempunyai warna, rasa dan bau. Kemudian gas asetilena. Gas asetilena pula adalah bahan api yang tidak mempunyai warna tetapi mempunyai bau yang kuat dan mudah terbakar. Yang seterusnya, proses kimpalan gas. Kimpalan gas atau yang dikenali juga dengan kimpalan oksitilena ialah proses menghasilkan lautan bahan yang dipanaskan dengan menggunakan api atau nyalaan oksitilena dengan atau tanpa rot penambah. Api dari campuran gas oksigen dan gas asetilena mampu meleburkan logam yang akan membentuk sambungan. Rajah 1 menunjukkan api oksitilena jenis natural. Rajah yang kedua menunjukkan bagaimana rot penambah digunakan di dalam kerja kimpalan gas. Dan rajah ketiga pula menunjukkan bagaimana logam melebur membentuk kawah cair. Nyalaan jenis pertengahan biasa digunakan dalam banyak kerja mengimpal. Yang seterusnya, kegunaan kimpalan gas. Dalam bidang perindustrian, kimpalan gas banyak digunakan dalam fabrikasi logam yang melibatkan kepingan logam yang ketebalannya melebihi 1.0 mm sehingga 3.0 mm. Contohnya, dalam kerja membaik pulih badan kenderaan yang melibatkan kerja-kerja ketuk, mengetuk dan menampal bahagian-bahagian badan kenderaan yang rosak. Antara kebaikan-kebaikan kimpalan gas, yang pertama ialah kimpalan akan menjadi bersih. Yang kedua, tidak mengeluarkan asap kimpalan arka seperti SMAW. Dan yang ketiga ialah kerja kimpal dapat dikawal dengan lebih mudah. Kimpalan arka. Kimpalan arka adalah proses pengimpalan. Ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam tersebut untuk menjadikannya sebagai pengikat di antara sesuatu struktur dengan struktur yang lain. Ianya didefinisikan kimpalan arka yang melibatkan pemanasan atau peleburan logam asas dari arka elektrik. Arka elektrik terhasil apabila berlakunya perbezaan volten dan arus elektrik antara hujung elektrod dengan permukaan logam benda kerja. Jenis-jenis kimpalan arka, yang pertama rectifier atau dipanggil DC. Yang kedua ala tubah iaitu AC. Yang ketiga kombinasi iaitu AC or DC. Yang keempat pacuan enjin iaitu petrol atau diesel. Yang kelima pacuan jenis elektrik iaitu jana kuasa. Di sebelah kanan itu adalah contoh gambar rajah untuk kimpalan arka. Seterusnya, proses kimpalan arka. Kimpalan arka adalah proses pencantuman sesuatu bahan dengan bahan yang lain dengan menggunakan satu bahan yang khas. Contohnya, logam atau termoplastik. Proses pengimpalan ini melibatkan pencairan sesuatu jenis logam tersebut untuk menjadikannya sebagai pengikat di antara sesuatu struktur dengan struktur yang lain. Suhu arka yang terhasil antara 5000 C
darjah Celsius hingga 30,000 darjah Celsius dengan menggunakan sumber janaan kuasa. Yang seterusnya ialah kimpalan tik. Kimpalan tik adalah proses yang digunakan secara meluas dalam industri kerana kimpalan tik sesuai untuk mengimpal berbagai jenis logam. Antara definisi kimpalan tik, definisi bagi kimpalan tik adalah digunakan untuk mengimpal aluminium, aluminium alloy, keluli kalis karat iaitu stainless steel dan berbagai keluli alloy yang lain. Antara fungsi-fungsi kimpalan tik, ianya juga digunakan untuk mengimpal aluminium, aluminium alloy, keluli kalis karat, stainless steel dan berbagai keluli alloy yang lain. Proses kimpalan tik pula, kimpalan tik adalah proses yang agak rumit dan teliti. Oleh itu, proses teknologi itu memerlukan cukup kemahiran kerana perlu dengan satu tangan untuk memastikan pemfailan bahan pengisi yang mencukupi dan tepat pada masanya, sementara di sisi lain juga akan ada overkimpalan. Antara kelebihan-kelebihan kimpalan tik ialah boleh mengimpal ke semua jenis logam dan yang kedua boleh menggabungkan apa sahaja bahan, sedangkan untuk jenis kimpalan yang lain adalah perlu untuk memilih gas sesuai dengan logam yang dikimpal. Dan yang akhir sekali ialah kimpalan MIG. Kimpalan MIG adalah proses tersebut iaitu elektron akan melebur dan bercampur dengan leburan logam induk untuk membentuk lopak kimpal. Ianya didefinisikan kimpalan MIG adalah boleh mengimpal aluminium alloy dan keluli kalis karat iaitu stainless steel. Kegunaan kimpalan MIG ialah kimpalan MIG banyak digunakan di dalam industri pembuatan, industri automotif, termasuklah industri aeronautik. Cara atau proses kimpalan MIG. Yang pertama, kita perlulah memahami MIG welding tersebut. Yang kedua, menyiapkan bateri. Yang ketiga, memasang wayar dan kita boleh start mengkimpal. Yang sebelah kanan itu adalah contoh untuk proses ataupun cara untuk kita mengimpal menggunakan MIG. Yang seterusnya ialah kelebihan kimpalan MIG. Kadar kimpalan yang lebih cepat daripada proses kimpalan yang lain. Yang kedua, ia lebih murah daripada proses kimpalan TIG iaitu tik. Yang ketiga ialah menjadikan proses itu menjadi lebih bersih.